merupakan bahan untuk menghasilkan tayar. Dan Malaysia merupakan antara negara yang pengeluar tayar dan juga pengeluar getah. Untuk suhu yang panas di Malaysia, tidak sesuai kita membuat tayar menggunakan getah asli. Sebab kalau awak ingat lagi, sifat getah asli ni adalah lembut, tidak tahan haba. So untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeluar tayar, maka getah asli itu perlu dilakukan sesuatu ya supaya ia menjadi lebih kuat, lebih tahan, dan itulah bermulanya perkataan pembalkanan getah. Jadi kalau kita lihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan pembalkanan getah ini, ia sebenarnya dimulakan oleh Charles Goodyear. Jadi sekarang ni kita tengok ada tayar yang bernama Goodyear. Okey, dan orang yang mengkajinya adalah siapa? Charles Goodyear. Beliau telah menemui kaedah pembalkanan getah pada tahun 1839 dan beliau memanaskan satu campuran getah asli dengan 1% hingga 3% sulfur mengikut isimnya. Jadi getah itu dia panaskan, sambil itu dia mencampurkan satu unsur iaitu sulfur ya, dan itu. Jadi tujuannya adalah untuk membaiki sifat getah asli. Jadi melalui proses pembalkanan, atom-atom sulfur ditambahkan ke dalam molekul-molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai. Jadi getah yang diperolehi melalui proses ini disebut getah terbalkan. Sebagaimana proses ini berlaku? Kalau perhatikan di rantai-rantai kan, so kalau rantai ini dipanggil polimer. Polimer apa? Polimer bagi getah asli. Jadi polimer daripada getah asli ini terdiri pada monomer isoprena. Ingat lagi? Dalam bentuk rantai dia dipanggil polimer getah asli. Okey, caranya ialah unsur sulfur yang ditambahkan tadi melalui pemanasan ialah mengikat lapisan-lapisan rantai polimer bagi getah tersebut. Jadi dengan ini getah, kalau perhatikan struktur ini adalah getah asli, yang ini dipanggil getah terbalkan. Apa beza? Ya sudah tentu ada beza, di mana sulfur berada di antara rantai-rantai untuk mengelakkan rantai-rantai ini daripada sama ada menglongsor ataupun bersifat lemah. Dari rajah yang telah awak perhatikan sebentar tadi, molekul-molekul getah terbalkan dilihat mempunyai ikatan antara setiap rantai polimer getah, manakala bagi getah asli tidak. Maksudnya tadi ialah kita nampak struktur sulfur kan yang mengikat rantai polimer getah. Jadi hal ini disebabkan oleh atom sulfur yang ditambah menghasilkan rangkai silang di antara polimer-polimer getah. Oleh sebab itu, daya yang dikenakan ke atas rantai polimer getah terbalkan sukar untuk menggelonsor, dan apabila haba dikenakan, struktur molekul getah terbalkan sukar diputuskan. Jadi itulah baiknya getah terbalkan, di mana struktur sulfur ialah menahan daripada getah asli itu menggelonsor dan juga menyebabkan ikatan antara rantai dengan rantai itu tinggi walaupun dipanaskan pada suhu yang tinggi. Maka getah terbalkan adalah lebih keras dan mempunyai ketahanan terhadap haba yang tinggi. Okay. Kemudian kalau kita perhatikan, selalunya soalan yang katanya ciri-ciri getah terbalkan apa dia? Pertama, kenyal, keras dan kenyal. Kedua, tahan haba, dan seterusnya. Kalau awak perhatikan, dia mempunyai sifat tidak pelak terhadap cecair dan udara, maksudnya air tak boleh lalu melaluinya. Tidak bertindak balas dengan asid dan alkali, itu yang baik, dan tidak mudah teroksida di udara, tidak mudah bertindak balas dengan oksigen di udara, dan penebat elektrik yang baik. Jadi itulah antara ciri-ciri baik pada getah terbalkan. Apa kegunaan getah terbalkan? Tayar kenderaan, sarung tangan getah dan juga tapak kasut, itu merupakan bahan yang digunakan, dan teknologi terkini berasaskan getah. Getah merupakan salah satu komoditi utama di Malaysia, dan industri getah membantu meningkatkan ekonomi negara. Penyelidikan dan pembangunan terhadap getah yang dijalankan oleh lembaga getah Malaysia perlu diteruskan supaya industri getah di negara kita bertambah maju pada masa hadapan. Jadi beberapa penemuan baru telah dihasilkan menggunakan keistimewaan getah dalam bidang pembuatan dan pembinaan. Akhir teknologi terkini berasaskan getah. Kalau awak perhatikan di sini ialah jalan, Jalan ini diturap dengan asfalt terubah suai getah bekuan CMA sebagai konkrit asfalt untuk menurap jalan raya supaya bahan lebih lama.
tahan haba, mengurangkan bunyi bising dan keretakan jalan raya. Selain pada itu, getah color digunakan di dalam seni visual untuk untuk mengecat lukisan di dinding atau di mana-mana. Dan yang seterusnya ialah sebagai pad landasan yang diperbuat daripada getah di antara landasan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran dan bunyi